idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala sebut bila kamu ditimpa musibah, apa perkara kita kena buat bila ditimpa musibah? Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita tertimpa musibah, musibah yang pertama itu yang diganjari pahala. Boleh faham? Musibah yang pertama itu yang diganjari pahala. Contohnya, itu sebab Nabi SAW sebut inna sabra fi sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang berikan pahala itu adalah pada hentakan pertama. Saya bagi contoh. Ada orang katalah dia kata bisnes tak jadi, dia kata rugi RM5,000. Dia pun marah gitu, dia caci maki ke orang tak guna, kemudian dia hempas pintu, dia tendang pintu sampai pecah gitu. Kemudian baru dia kata, oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda tu tak terpakai. Nabi SAW sebut, yang terpakai bila dia terima berita buruk, dia terus ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa doa kalau kita nak minta digantikan benda tersebut? Katalah ada orang berkahwin, tiba-tiba nak kahwin, dia punya pasangan cabut lari. Jadi tak? Jadi banyak kes macam itu. Apa doa kita supaya benda tu nak digantikan? Nabi SAW pernah dengar tak doa ni? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairun minhu. Ummu Salamah, dia sayang sangat dekat suami dia Abu Salamah. Jadi masa Ummu Salamah bersedih, Nabi tanya kat dia, kenapa? Ummu Salamah kata, aku sedih. Tak adalah orang yang baik, lebih baik daripada Abu Salamah. Dia ahli Badar, dia antara sahabat Nabi yang terbaik, the best. Dia kata, aku tak jumpa lelaki mana-mana baik daripada Abu Salamah. Nabi kata apa? Jangan cakap macam tu. Nabi mengajarkan doa yang saya sebutkan tadi itu kepada Ummu Salamah. Akhirnya agak-agak siapa yang Ummu Salamah kahwin? Ummu Salamah kahwin dengan Nabi SAW. Tak ada manusia yang terbaik berbanding dengan Nabi. Itu sebab doa tu diajarkan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairun minhu. Kalau minhu untuk lelaki, minha untuk perempuan. Ke nak saya tulis doa? Boleh? Ke boleh tag? Allahumma ajurni fi musibati gantikan. Jadi kita minta ganti. Jadi pada kita buat benda-benda yang tak senonoh ataupun ucap kata yang sepatutnya, baik kita ucap doa kan. Wa akhlif li khairun minha. Minha ni pada musibah dia mana? Boleh Google. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran kepada musibah yang kau timpakan kepadaku. Wa akhluf li, dan gantikan khairun, sesuatu yang lebih baik, minha, daripada dia. Baca dengan yakin, dengan juga ada husnuzon kepada Allah Ta'ala.
Jadi dalam ayat ni kita patah balik, tuan-tuan puan-puan muslimat sekalian, Allah Ta'ala sebut salawatun min rabbihim. Siapa yang ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairun minha, Allah Ta'ala kata apa? Salawat. Allah Ta'ala akan berikan salawat, rahmat. Jadi kita pun dah lah ditimpa musibah, kalau kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, lagi-lagi kita susah hati gitu kan. Jadi Allah Ta'ala kalau kita ucapkan benda ni, Allah Ta'ala kata aku akan berikan rahmat kepada jiwa. Ya, kita nak apa lagi dalam kehidupan ni kan, selain daripada bahagia. Saya selalu tanya dekat student saya ada student yang umur 50-an pun ada, yang tingkatan pun ada, yang kat universiti pun ada. Saya kata, kamu semua nak apa kan? Nak kaya ke nak bahagia? Agak-agak apa jawapan mereka? Nak dua-dua. Ya, kalau dua-dua dapat, kita nak dua-dua lah kan. Nak kaya dan juga bahagia. Sebab kekayaan yang terbaik adalah berada pada orang mukmin. Dia tahu macam mana nak guna kekayaan. Tapi andai kata diminta untuk pilih, maka saya yakin kita semua nak bahagia. Baik, itu solat maknanya doa dan juga rahmat daripada Allah. Kita ada makna syarak. Jadi bila orang sebut jom pergi solat, orang tak faham jom pergi doa. Jom pergi solat, kita tak faham, kita minta Allah Ta'ala rahmati kita. Tapi bila kita sebutkan jom pergi solat, ini adalah makna syarak solat. Maksudnya adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebahagian mentakrifkan solat adalah sesuatu yang diharamkan dengan takbir dan juga dihalalkan dengan taslim, dengan salam. Macam mana kita nak faham? Apa maksud diharamkan dengan takbir? Bila kita ucap Allahu Akbar, maka segala perbuatan yang tidak terkait dengan solat menjadi haram. Jadi tak perlu tanya, boleh tak? Apa dalil hukum boleh makan ketika solat? Tak, sebab definisi solat itu maksudnya adalah sesuatu yang bermula keharaman itu daripada takbir. Bila kita boleh makan, bila kita boleh bersenda gurau selepas daripada salam. Jadi ini adalah ta'rif solat. Ini cuma pengenalan. Kemudian baik, agak-agaknya muslimin muslimat sekarang tahu berapa banyak sunnah solat, rukun solat, syarat solat. Kalau kita tengok ni, Abu Hatim dalam hadis, dalam riwayat Tabrani disebutkan fi arba'i raka'atin yusalliha al-insanu 600 sunnatan. Ini tersalah, dia punya terjemahan tu tak tally dengan atas ni. Pada setiap 4 rakaat yang manusia itu buat, ada 400 sunnah Rasul. Ada 400 sunnah Rasul. Yang mungkin kalau kita belajar, kita faham guru di sekolah cuma mengajarkan benda yang ringkas yang sesuai dengan kefahaman budak-budak. Tapi untuk kita yang dewasa ni, kita kena improve kita punya ilmu. Dan kalau berdasarkan perkataan Abu Hatim ni, dia kata ada 400 sunnah pada 4 rakaat yang manusia buat. Jadi kalau kita nak habiskan hari ni, dia tak sempat. Saya beritahu beberapa kepentingan solat. Okay, beberapa kepentingan solat. Kenapa kita sebagai seorang Muslim mukmin ini kena mengerjakan solat yang the best. Kepentingan ini saya tak sebut mengenai kepentingan akhirat, yang kalau tak solat masuk neraka, kalau saya tak sebutkan. Tapi dia lebih kepada kepentingan dalam bab dunia, supaya kita sedar perkara the best yang kita kena buat segera. Kalau kita boleh, kita macam-macam kita letak modal kita. Ada orang tak modal untuk buat rumah dia, untuk buat kabinet. Kalau mak-mak kat kampung saya tu, kalau ada duit lebih sikit buat kabinet, beli pinggan yang tak pecah, korel. Apa dia? Korel. Saya tahu juga sebenarnya. Tak apa
Kita pun tak tahu ini bertingkat ataupun ini nak pakai apa. Di antara perkara the best yang muslim-muslimat tuan-tuan puan-puan boleh letakkan modal adalah keselesaan untuk beribadah. Sejadah. Beli yang sejadah yang terbaik. Bilik khas untuk solat, hias, jadikan bilik itu yang terbaik. Jadi ini adalah antara cadangan saya kepada orang yang mungkin Allah Ta'ala berikan rezeki, supaya dia boleh ibadah dengan selesa. Kepentingan, jangan dipanjang, ada setengah jam lagi. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Nabi SAW sebut, perkara pertama yang akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Dan kita tahu bahawa manusia yang terbaik yang kita boleh jadikan kawan, golongan yang terbaik yang kita boleh akrab adalah orang yang sentiasa bersolat. Solat ni dia cermin kepada kehidupan kita. Kalau ada student saya yang tak siap kerja rumah ataupun assignment, agak-agak apa soalan pertama saya dekat student tu? Saya kata, kat rumah solat macam mana? Biasa kalau orang yang punctual solat dia, insya-Allah dia punya kerja juga akan jadi punctual. Dia reflect. Bila solat dia khusyuk, dia tekun gitu kan, ni kena buat yang the best. InsyaAllah kerja dia juga akan jadi kerja yang the best. Dia takkan jadi apa kita panggil kontradik. Dia buat solat kalau tiba-tiba dalam bab tu ada juga, tapi biasanya jarang berlaku. Jadi Nabi kata, kita ada sedekah, kita ada puasa, kita ada bab silaturahim. Semua itu kepala kepada amalan kita itu yang Allah Ta'ala akan tanya adalah solat ni. Agak-agak muslim-muslimat saya nak tanya, orang boleh tak buat solat tahajud kalau solat fardu dia tak lengkap? Orang boleh tak solat rawatib the best, tiba-tiba solat fardu dia tak lengkap? Benda tu pada fikiran kita secara normalnya mustahil. Tiba-tiba saya ni sebenarnya kuat tahajud ni, apa kepala itu hitam gitu, tapi kita tengok solat fardu dia jamak. Jamak macam mana? Solat sekali. Dia terlepas waktu zuhur, dia jamak ke asar, maghrib ke isyak. Benda tu tak masuk di akal kita. Jadi itu sebab Nabi kata, kalau baik solatnya, insya-Allah baiklah ke semua amalannya. Kalau rosak solatnya, maka rosak jugalah ke semua amalannya. Baik. Tidak semua solat akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, ini ancaman kepada diri kita, termasuk saya yang bercakap ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tak semua orang solat dia Allah Ta'ala terima. Itu sebab orang sering kali laungkan, dia kata solat mencegah mungkar. Solat apa? Menyeru kepada kebaikan, menegah kepada kemungkaran. Kita tengok dia solat tapi dia buat benda mungkar, kebaikan dia tak buat. Kena perhatikan dulu solat dia macam mana. Sebab berdasarkan hadis ni yang riwayat sahih dalam Al-Munziri sebut dalam Targhib wa Tarhib. Innar rajula, Nabi kata, ada satu orang lelaki yusalli 60 sana, dia solat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatan, dan solatnya tak diterima satu. Ya, kalau siapa yang belajar bahasa Arab, perkataan solatan itu dia gunakan nakirah, umum. Tak ada satu solat pun, kalau kita nak translate ke bahasa Melayu yang tepatnya, tak ada satu solat pun yang Allah Ta'ala terima sepanjang 60 tahun dia solat. La'allahu yatimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Dia rukuk okey, tapi dia sujud sambil lewat. Ataupun Nabi kata wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dia sujud okey, rukuknya tak okey. Yang lebih sadis daripada ni, saya nak baca semua ke ataupun saya kerat je? Terpulang. Saya selalu tanya student, nak baca semua ke nak kerat? Kerat supaya jimat masa kan. Tapi nak kerat kat mana ya?
Saya nak terjemahkan sebenarnya, tapi bila terjemah tu dia pun dah saya lari sikit. Baik, ini kisah dia. Kisah ini seorang sahabat bernama, dalam riwayat ini tak disebut namanya, tapi bila kita tengok semua, kita kumpul semua riwayat, namanya adalah Khalad ibn Rafi'. Khalad ibn Rafi'. Dia ni solat talut. Dia solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Macam budak tadika tu, mak dia kata kalau tak solat mak rotan gitu kan, rotan kat punggung. Dia pun solat, tapi solat laju. Nabi dalam riwayat ini, Nabi suruh Khalad ibn Rafi' solat semula. Saya potong sikit. Nabi kata apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata, solatlah engkau wahai Rafi', Khalad ibn Rafi', Khalad, kerana sesungguhnya engkau masih belum solat. Dia lepas Nabi kata macam itu, dia pergi solat. Lepas dia solat, yang bagusnya Khalad ibn Rafi' ni, dia datang jumpa Nabi. Nabi kata apa kat dia? Solat balik, engkau masih lagi tak solat. Sampai 2-3 kali, sampai Khalad ibn Rafi' ni putus asa. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, wahai Rasul, walladhi ba'athaka bilhaq fama ahsana ghairahu fa'allimni. Dia kata, wahai Rasul, aku the best solat aku ni. Kita pun tak tahu macam mana Khalad ibn Rafi' itu solat, tapi Nabi kata, Khalad ibn Rafi' kata kat Nabi, dia kata, ini adalah solat aku yang the best. Cuba bayangkan, dia solat selama ni macam itu. Dan Nabi kata, ulang balik. Maksudnya ada benda yang Khalad ibn Rafi' terlepas. Jadi padahal Nabi SAW sebut, ada orang yang solat 60 tahun, dia tak invest pun dia punya masa untuk belajar solat supaya dia ibadahnya okey. Jadi akhirnya benda tu sia-sia. Sekarang ni ada soalan tak? Ada yang nak tanya, kalau orang yang tak solatnya sempurna, dia kena ulang tak? Tak ada nak tanya. Okey, baik, kita teruskan. Ya, tuan-tuan perempuan boleh angkat tangan saja kalau ada istilah yang saya pakai itu agak tak difahami ataupun nak bertanya. Dia boleh mencela terus. Ya, tak ada masalah. Baik, kenapa? Sebab kesempurnaan solat tu dia pecah kepada dua. Ada orang satu bahagiannya okey, satu bahagiannya tak okey, still okey. Ada orang yang dua-dua tak okey, maka solatnya macam Khalad ibn Rafi' tadi. Baik, satu, sempurna dapat dipecahkan kepada dua. Ada dua ni sempurna, tak ada dua ni tak sempurna. Satu, dia kena ada ikhlas dan juga menepati sunnah. Ikhlas maksudnya apa? Dia buat itu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana mak dia, bukan kerana majikan dia, bukan kerana kekasih dia. Kalau dia buat kerana selain daripada Allah Ta'ala, kita boleh hukum solatnya itu fail. Ada orang yang solat ikhlas kerana Allah Ta'ala, tetapi tidak diterima. Kenapa? Dia tidak mengambil Nabi SAW sebagai pedomannya. Macam mana Nabi angkat tangan, macam mana Nabi SAW tasyahud, macam mana Nabi punya pandangan ketika solat, dia tak ambil kira. Jadi itu, kalau kita tanya Sami dekat, ialah Sami ke ataupun yang bukan Islam, ada yang botak kepala, kita tengok kesian pakcik ni, botak kepala, pakai baju kuning aja, ikhlas dia pakai baju kuning. Ada yang pakai slipper gitu, pernah tengok? Kita tengok kadang-kadang kat airport, kadang kat LRT, agak-agaknya kalau kita tanya dia, pakcik ni buat ni sebab apa? Dia takkan jawab, saya buat macam ni sebab saya nak masuk neraka. Tak adanya. Dia kata apa? Saya buat ni kerana Tuhan saya. Bahkan kalau kita boleh nilai, kalau kita nak buat perbandingan, mungkin dia itu lebih ikhlas dan juga tak malu mengenakan pakaian seperti itu. Dia kata ini adalah lambang agama. Yang mungkin sebagai orang Islam, dia malu untuk berpakaian dengan, kita boleh tengok, oh, ini pakaian orang Islam. Tapi kenapa yang menyebabkan kita yakin sebagai orang Islam dia tak masuk syurga? Kalau ikhlas, dia mungkin lebih ikhlas daripada kita. Kenapa? Kerana dia tertinggal satu. Nabi SAW tak pernah beritahu kita begitu cara nak sembah Allah Ta'ala. Tak pernah beritahu kita kena botak kepala. Bahkan ada larangan untuk botakkan kepala selada.
Syarat utama untuk suatu amalan terima oleh Allah adalah mengerjakan ibadah kerananya dan mengikuti tata cara pelaksanaan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang pertama ni muslim-muslimat, membolehkan muslim-muslimat dapat pahala, dan kita boleh kata solatnya sah. Tapi untuk masuk ke next level, yang bila next level ni maksudnya kalau orang tu dia hubungan dengan rapat dengan Allah Ta'ala, bila ada musibah dia susah hati juga, tapi dia tak akan sampai kepada makam putus asa. Sini ada tak student yang nak bunuh diri sebab tekanan? Saya pernah jumpa masa mengajar kat kelas, ada student dekat belakang ni, dekat belakang perempuan ni, nak bagi tahu bagaimana solat itu boleh cater dalam masalah ni untuk certain extent lah. Kalau dah kronik tu kena jumpa psikiatrist ataupun psikologis. Dia buat apa? Tangan dia tekan, tangan tu dia toreh gitu. Toreh guna cilik sampai luka. Masalah kenapa? Ini pengalaman saya lebih kurang 8-9 tahun mengajar. Kalau budak tu ada masalah, jangan terus hukum dulu. Tanya dia. Perkara pertama yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok kalau ada budak ada bermasalah, budak sekolah atau budak universiti, tanya dia dulu. Perkara pertama yang kena tanya apa dia? Macam mana keluarga kat rumah? 80-90% biasa yang jadi macam itu ada masalah daripada rumah tangga. Kadang-kadang kita nak hukum lebih-lebih pun kasihan, tapi kalau tak dihukum, tak berikan pengajaran. Jadi itulah dia usaha kolektif untuk jadikan manusia itu manusia yang baik lah kita sebutkan. Jadi untuk sampai ke level bila kita ditimpa musibah, kita tak buat perkara-perkara yang merepek, kita masuk ke level khusyuk. Khusyuk adalah keadaan jiwa seorang mempunyai rasa takut. Bila dia solat, dia ada rasa takut. Maksudnya Allah Akbar yang angkat takbir, rasa takut dengan Allah Ta'ala. Macam mana kalau aku tak solat dengan sempurna ini, Allah Ta'ala akan azab aku, Allah Ta'ala akan iqab aku. Kemudian dia ada muraqabah. Muraqabah ni maksudnya adalah kebersamaan. Bukan maksudnya dia bersama dengan Allah Ta'ala, tapi dia rasa bahawa Allah Ta'ala tengah memerhatikan dia. Ihsan. Merasai keagungan Allah ketika melaksanakan ibadah kepadanya. Baik, saya nak tanya muslim-muslimat, jujur jawabnya. Kalaulah solat subuh kita tadi, berapa peratus kalau kita boleh scale kita punya khusyuk? 1 hingga 10. 10 ni makam sufi lah. 1 ni maksudnya surah pun dia tak ingat. Tadi baca surah apa? Ada orang surah pun dia tak ingat nak baca. Padahal baru je rakaat pertama, tadi aku baca surah apa lah. Ya. Agak kita di bukan makam, kita di level yang mana? 1 sampai 10. Ada yang saya survey lah kot. Siapa yang sini makam 10? Makam sufi. Apa yang cerita yang orang khabarkan, walaupun cerita tu tak betul, apa Rabiatul Adawiyah gitu kan. Siapa sini yang makam 10? 9? Tak ada. 1 tak yang kalangan. Baik. Bila orang boleh masuk ke makam khusyuk? Senang ya? Bila orang tersebut ditimpa masalah. Tak banyak orang, itu sebab kadang-kadang kita rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala bila kita ditimpa musibah. Kerana dengan musibah itu Allah Ta'ala ingin berikan teguran kepada kita supaya jangan engkau lajak sangat dalam bab dunia. Orang nak pergi shopping, dia ajak dia punya suami kan, bang jom pergi shopping. Kebetulan pula waktu zuhur, abang ni kata apa? Kita solat dulu. Agak-agak dia makam kat mana? Makam 10 ke makam 1? Ataupun katalah kita lelaki biasanya tengok bola gitu kan, tiba-tiba bola tu main pula. Ada ke bola, katalah waktu Isyak, masa final Malaysia lawan negara-negara lain itu kan, waktu Isyak agak-agak dia solat tu khusyuk tak? Dia akan teringat. Ada yang solat depan TV pun, pasang TV gitu, Allah Akbar tengok gitu. Ya, tapi kebanyakan orang akan boleh masuk kepada makam khusyuk ini. Kedudukan khusyuk ini bila apa? Bila dia ditimpa musibah. Maksudnya Allah Akbar, mak dia sakit, mak dia ingin tenat gitu, ataupun anak dia tengah kemalangan,
masuk ICU, maka bila dia solat dia akan berharap sungguh kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak naklah sampai bila Allah Ta'ala berikan kita khusyuk itu dalam keadaan Allah Ta'ala berikan kita musibah. Kita nak khusyuk itu datang sebelum musibah itu datang. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Engkau ingat kepada Allah Ta'ala masa engkau senang. Tak ramai orang boleh khusyuk ni nak buat ibadah masa dia senang. Tapi kalau engkau ingat, Nabi SAW sebut dalam Tirmizi, dalam riwayat Tirmizi, Allah Ta'ala akan ingat engkau masa engkau susah. Baik. Khusyuk ada dua, zahir dan juga batin. Khusyuk zahir, seorang mengerjakan solat dalam keadaan tenang, jauh dari perkara-perkara yang melalaikan, serta tidak menyelisih pergerakan imam sama ada mengikutinya secara serentak atau terlambat. Ini seperti mana yang Syekh Abdul Aziz Tarifi sebut dalam kitab. Khusyuk al-batin, seseorang mengerjakan solat dalam keadaan merasai keagungan Allah, menekuni bacaan ayat Al-Quran, zikir dan doa, serta tidak berpaling daripada was-was syaitan. Khusyuk zahir, kalau kita nak bezakan dengan khusyuk batin, ada orang, pernah tengok tak orang, kalau kita tengok rakaman dekat, ini orang Melayu pun orang buat, tapi siapa yang biasa bergaul dengan foreigner, sahabat-sahabat daripada negara-negara Afrika, Pakistan, Bangladesh, kalau mereka solat tu, kita jadi tak tenang. Allah Akbar, dia kadang-kadang nak betulkan pakaian, kemudian kadang-kadang garu telinga. Ada pengalaman saya solat tarawih dekat UAE tu, kadang dia korek hidung dia. Subhanallah, korek hidung lepas tu macam itu kan. Allah, ini cerita yang betul, bukan pengalaman orang lain yang saya cerita. Saya sendiri gitu. Itu tak khusyuk zahir. Tapi mudah-mudahan kita, kebanyakan kita yang saya tahulah, orang-orang Melayu ni biasa zahir dia khusyuk. Allah Akbar. Khusyuk zahir maksudnya dia tak bergerak-gerak, mata ni dekat tempat sujud. Itu khusyuk zahir. Kadang ada yang bergaru-garu gitu kan, garu-garu, semua nak digaru, kening nak dibetulkan. Itu tak khusyuk zahir. Tapi kalau dia boleh iskanul jawarih, maksudnya dia punya anggota tu tenang, khusyuk zahir. Khusyuk batin kat dalam, maksudnya dia merasai yang bahawa dia tengah solat, dia tengah menghadap Allah Ta'ala. Baik. Apakah perkara yang boleh menghilangkan khusyuk ketika mengerjakan solat? Jadi mungkin saya minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat untuk menyaraikan, sini ada 5. Satu perkara yang muslimin-muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rasa boleh menghilangkan khusyuk. Boleh? Sebut satu je. Nanti saya tanyalah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 meja. Kat belakang termasuk 7. Okey, boleh? Kita tag tu muslim-muslimat. Sebutkan satu tu boleh. Ada orang berbeza. Perkara yang boleh menghilangkan khusyuk. Kita tag tu nanti lepas ataupun nak rehat pun. Tapi untuk acara selingan, supaya saya tak bercakap bersorangan kat depan, bolehlah muslim-muslimat kongsikan, tuan-tuan puan-puan kongsikan apakah perkara yang muslim-muslimat rasakan benda tu boleh menghilangkan khusyuk. 2 minit.
Bismillah. Dah ada. Kita pergi ke meja yang kedua dekat mana. Sebab satu je, dia acara ni santai saja. Saya juga nak mendengar respon daripada peserta. Baik, silakan. Ada Drama. kat belakang. Sila. Apa dia? Yang pertama. Drama waktu maghrib ni. Drama waktu maghrib. Masya Allah, drama waktu maghrib maksudnya nak menonton. Drama apa tu? Saya tak tengok TV. Mak Lihat. Ni dia tak ada. Lepas TV Akan siap. Boleh. Ni, apa perkara yang menyalahkan khusyuk? Macam mana? Bising, betul. Bising antara perkara yang boleh menghilangkan khusyuk. Bahkan dalam sebahagian riwayat Nabi SAW pernah baca surah Duha. Kemudian di belakang itu ada sahabat yang ikuti bacaan Nabi. Kemudian Nabi SAW sebut Mali la unazi', tinggalkan aku dengan bacaan aku dan janganlah kamu lawan aku punya bacaan. Maksudnya Nabi juga terganggu dengan bacaan tu. Betul? Bising. Ada? Macam mana? Baju yang bercorak. Ya. Baju yang bercorak itu ada dalam sunnah ya. Pernah kan sunnah yang Aisyah radhiyallahu anha pasang langsir yang bercorak, kemudian Nabi minta ditukar langsir yang tidak bercorak. Lagi? Phone telefon pintar. Telefon bimbit mengganggu. Betul? Lagi? Ada saya dengar tadi lapar gitu kan? Kunci kita. Ia dalam bab duniawi lah. Lapar, orang sebut apa? Hungry man is a angry man kan? Lelaki yang lapar itu biasanya lelaki yang cepat marah. Jadi kalau nak meredakan lelaki yang tiba-tiba dia marah gitu, bagi dia makan. Perempuan pun sama juga saya ingat. Kan? Shopping tak hilang marah dia, saya rasa. Saya rasa yang marah tu suami dia. Ya, Nabi SAW saya sebut tentang bab makan tadi dulu. Dalam Bukhari dan juga Muslim, Nabi sebut la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. La salata, Nabi sebut kat situ tidak ada solat bi hadrati at-ta'am, semasa makanan itu datang. Apa yang dimaksudkan Nabi kat situ tidak ada solat? Apakah kalau kita tengah lapar, makanan dah terhidang, kemudian kita pergi solat kita tak sah? Jawapannya adalah tidak. Penggunaan perkataan tidak ada solat kat situ, la solat, bukan menafikan keabsahan, tetapi dia menafikan kesempurnaan. Maksudnya solat Nabi kata, tidak sempurna solat seorang kamu bila kamu dalam keadaan lapar, makan dihidangkan. Sebab apa? Lapar antara benda yang menghilangkan khusyuk. Kemudian dalam yang part kedua hadis itu, ini juga menarik. Ada sebagian orang dia kejar jamaah, ataupun dia malas nak ambil wuduk semula. Dia tunggu maghrib isyak gitu kan. Kalau mungkin yang solat kat rumah, mungkin muslimatnya ataupun yang wanitanya solat, dia tahan wuduk tu kan. Dia tahan daripada buang angin, juga mungkin buang air, sampai kadang-kadang menggigil gitu. Macam orang solat kan, dia gitu tu sampai shaking, menggeletar gitu, tapi masih solat gitu. Nabi kata apa? Tidak sah solat, tidak sempurna solat seorang daripada kamu bila dalam keadaan dia menahan akhbathan, dua kotoran. Itulah, nak buang itulah. Jadi sebaiknya, kalau bukanlah maksudnya bila ada makan dihidang solat zuhur, setiap kali nak solat zuhur hidang makanan. Tak, kita tak faham seperti itu. Tapi kalaulah tiba-tiba hari itu bertembung di antara makanan dan juga solat, maka dahulukanlah makan. Hadis itu tidak difahami bahawa setiap kali nak makan mesti waktu solat. Bukan. Kalau ada berlaku sekali-sekala, dahulukan makan. Juga pengajaran hadis itu, pergi buang air siap-siap. Kita faham diri kita punya fungsi badan kita ni, tak ada manusia yang faham melainkan kita sendiri.
Oh, kalau macam ni, aku ni kena masuk bilik air ni. Aku kalau masuk bilik air ni lama. Dia 1 jam baru keluar. Ada orang macam tu. Jadi kita kena faham diri kita macam mana. Ada orang tak boleh tahan. Sikit-sikit 5 minit nak buang, sikit-sikit nak 5 minit nak terbuang angin. Jadi fahami diri supaya kita boleh ambil benda tersebut dan khusyuk kita dapat. Okay. Baik. Dalam sudut duniawi ni ada lebih kurang 7 minit lagi. Saya sebutkan sepintas lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Ini dalam surah Maryam Allah Taala sebut, "Fa khalafa min ba'dihim." Akan ada satu zaman nanti yang menggantikan satu kaum. Adaa'u as-salat. Tidak terkenal di kalangan sahabat Nabi ini orang yang meninggalkan solat. Tapi generasi berikutnya mula untuk adha'u. Adha'u ni bukan maksudnya meninggalkan terus, tapi dia menyia-nyiakan solatnya di akhir waktu, solatnya dalam keadaan kelam kabut, tak sempurna, pakaiannya tak begitu bagus. Allah Ta'ala sebut apa? Kalaulah kaum itu terbit, mereka itu akan ada 2 kesan. Satu, wattaba'u syahawat. Orang yang menyia-nyiakan solat, nescaya kaum itu adalah kaum yang mengikuti syahwat, nafsu. Kemudian Allah Ta'ala sebut fasawfa yalqawna ghayya. Mereka itu akan menemui kesesatan. Jadi faedah pertama, bila kita solat, kita ingin seimbangkan diri kita itu. Di antara syahwat itu kita kena tarik kepada keadaan dia stabil. Baik, yang kedua, membantu seseorang menghentikan keburukan. Ini juga kepentingan solat. Allah Ta'ala sebut apa? وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Saya potong sikit. Inna salata tanha. Solat itu di antara fungsinya dalam bab duniawi adalah tanha anil fahsya wal munkar. Apa terjemahan fahsya dan juga apa terjemahan munkar? Fahsya adalah dosa yang membabitkan syahwat. Munkar pula adalah dosa yang membabitkan selain daripada syahwat. Contoh fahsya adalah dalam bab perhubungan zina. Munkar contohnya apa? Mencuri. Itu beza 2. Fahsya dosa yang membabitkan syahwat, munkar dosa yang tidak membabitkan syahwat. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingati Allah itu besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu perbuat ataupun canangkan. Baik. Kalau muslimin semak tengok ayat depan ni, Allah Ta'ala sebut situ kan, wala dzikrullahi akbar, dan mengingati Allah itu besar. Azan yang kita laungkan bermula dengan apa? Apa fungsi azan? Panggil orang solat. Ataupun dah beritahu jemaah nak didirikan. Kalaulah azan itu semata-mata untuk memanggil orang solat, nescaya laungan pertama bukan Allahu Akbar. Laungan pertamanya adalah hayya 'alas salat. Apa hikmah Allah Ta'ala ilhamkan kepada sahabat laungan pertama azan itu adalah Allahu Akbar? Kenapa? Sebab hanya orang yang merasai dalam jiwa dia kebesaran Allah Ta'ala, melebihi daripada kebesaran dunia. Ada mesyuarat, tinggal dulu. Nak pergi shopping, tinggal dulu. Sebab apa? Kebesaran Allah Ta'ala itu dalam jiwa dia melebihi daripada kebesaran makhluk dan juga segala macam bentuk duniawi. Dia akan kata apa? Wahai Allah, aku akan sahut engkau punya seruan. Kerana orang yang rasa Allah Ta'ala besar dalam jiwa dia, melebihi daripada perkara lain, itulah orang yang mampu untuk wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik. Yang terakhir sebelum kita berhenti rehat, penenang di saat musibah. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah Ta'ala kata,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Kita di alam pekerjaan, kita di alam bermasyarakat, kejiranan, kadang-kadang tak lepas daripada disebut-sebut orang. Istilah kita apa? Membawang gitu kan. Agak-agak sedap tak orang yang kena bawang. Berapa ramai orang yang dia tak cedera pun dari sudut fizikal dia, tapi sebabkan ada orang kata, dia dikata. Tadi ada orang kata kau punya rumah macam ini, kau punya suami tak ialah tak senonoh ataupun tak padan dengan kau punya status. Agak-agak orang yang dengar tu rasa macam mana? Dada rasa sempit. Agak-agak apa? Itu dalam bab kita yang tak berapa nak berjuang sangatlah, nak mempertahankan agama. Yang dikata pun mungkin sebahagian tu mungkin betul apa yang orang kata kat kita, pun kita rasa susah hati. Ini pula Nabi SAW dalam medan perjuangan, Allah Ta'ala kata, aku tahu kau tengah susah hati apa yang mereka katakan. Nabi disebut apa? Gila, ahli sihir, pemutus silaturahim. Bahkan masa Nabi SAW di Mekah, semua orang tahu cerita ni. Di antara kejadian yang paling menyayat hati kita apabila Nabi tengah bersolat di depan Kaabah. Orang musyrik buat apa? Perut unta tu kan, mesti kalau orang sembelih tu kan, kita keluarkan perut tu. Orang taruh dekat kepala Nabi. Tak ada sahabat yang berani untuk hilangkan kotoran tersebut. Fatimah radhiyallahu anha datang dekat bapa dia, menangis itu, hilangkan itu. Itu masa keadaan-keadaan seperti itu, Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala bagi satu tips kat Nabi. Bila rasa dada sempit, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hendaklah kau bertasbih, bihamdi rabbika, memuji Tuhan, dan hendaklah kau jadi orang yang sujud. Jadi kita ini kalau ada perkara yang mula-mula kita terima musibah, apalah salahnya kalau kita solat 2 rakaat. Jadi ini sedikit sebanyak 3 kepentingan solat dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik, saya berhenti kat sini dulu, dah pukul 10. Kita akan sambung pada pukul 10.30 insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz di atas pembukaan slot yang pertama pada peserta, dan